Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di dataran kemerdekaan Shah Alam, cuaca yang sangat cantik, terang, cahaya matahari yang menebarkan cahayanya, membolehkan semua orang mencipta vitamin-vitamin yang diperlukan oleh badan. Maka apa yang kita hanya perlukan berpanaslah di bawah cahaya matahari ini. InsyaAllah banyak faedah untuk kesihatan. Pagi ini saya nak cakap pasal motivasi. Sebelum itu, mari kita lihat bagaimana orang sentiasa bekerja siang dan malam, mencari rezeki, mencipta kekayaan. Sebelum itu lagi, bagaimana kita melihat seseorang belajar tidak pernah putus asa, sentiasa berusaha mencari ilmu dan pengalaman, sentiasa mahu mempertingkatkan kebolehan diri dan kemarahan hidup, semata-mata kerana alasan dan motifnya. Apa itu? Mereka mahu berjaya, tiada lain, sentiasa mahu hidup mereka berjaya. Mereka percaya hanya dengan usaha dan kejayaan boleh menyebabkan mereka berjaya, seperti orang lain yang pernah dimodelkannya. Saudara-saudari sekalian, motivasi adalah pasal alasan dan motif. Dekatannya motif, mesti kita berjaya mencipta alasan. Alasan yang berjaya mendorong kita melakukan sesuatu. Alasan dan motif yang membawa kita bertindak, action, untuk kita melakukannya. Dia sebenarnya seolah-olah mencipta kekuatan dalaman. Kita boleh mengharungi segala rasa tidak mahu, rasa malu, rasa sedih, rasa segala-galanya yang boleh menyebabkan kita tidak melakukan. Motivasi adalah apa yang mendorong kita melakukannya. Apakah yang mendorong itu? Tidak ada lain. Dia mesti alasan dan motif yang kita suka menyebabkan kita bertindak. Jadi kalau kita perhatikan pelajar yang berjaya, kenapa mereka berjaya? Sebab mereka berjaya mencipta alasan dan motif untuk menjadi pelajar yang cemerlang, untuk menjadi pelajar yang boleh meneruskan pengajian mereka untuk menjadi seorang yang berkerjaya, berkarya, seterusnya menolong. Malah mereka berjaya mencipta motif untuk berjaya membantu orang lain, mungkinnya setidaknya ibu bapa dan adik-beradiknya. Malah juga bagaimana dia sentiasa berjaya mencipta alasan, mahu memodelkan ibu bapa mereka. Jika ibu bapa mereka seorang yang berjaya, maka mereka mahu menjadi seperti ibu bapanya, ataupun memodelkan guru mereka, kawan-kawan yang pernah berjaya. Segala-galanya tentang apa yang dilihatnya sekeliling mereka. Saudara-saudari sekalian, begitu juga seorang kaki tangan yang kita lihat sentiasa bekerja, tidak mengira dengan majikannya, sebab dia percaya, dia berjaya mencipta motif apa yang dilakukannya untuk dirinya. Dia melakukan kerana dia mahu mencipta dan membina kejayaan diri. Dia ada pasal self development, bukan pasal gaji. Dia tahu gaji itu akan habis setiap cukup bulan, tapi yang tinggal adalah kemahiran dan sikap dan sifat kepribadiannya sentiasa mahu berjaya. Malah kalaupun dia mahu pengiktirafan, beri ganjaran, bonus dan sebagainya, ia tetap kerana alasan dan motifnya mengapa dia bertindak sedemikian rupa. Saudara-saudari sekalian, begitu juga kita jika mahu memotivasikan orang, kita pastikan apa yang kita mahu lakukan itu, apa yang kita mahu orang lakukan, mereka suka, mereka percaya, alasan yang mereka mahu. Jangan sekali-kali kita memotivasikan orang kerana alasan kita, ia tidak pernah berlaku. Kita hanya boleh memotivasikan orang dengan motif mereka, dengan alasan mereka dan bagaimana mereka bertindak, bukan kita. Barulah datang kesungguhan. Memaksa, mendesak, mendera orang lain melakukan, hanya akhirnya tidak memberi apa-apa kesudahan. Alasan dan motif ini, saudara-saudari sekalian, boleh dicipta. Kita boleh sentiasa mencipta suka daripada tidak, mahu daripada tidak mahu, suka daripada benci, simpati daripada tidak. Otak kita sentiasa boleh mencipta keajaiban, mencipta alasan-alasan itu. Alasan-alasan yang menyebabkan kita melakukan. Jadi kalau tak suka tapi IQ merasakan dia penting, kita cipta alasan bagaimana kita harus suka.
Alasan ini boleh dicipta daripada IQ tadi ataupun kecerdasan emosi kita, bagaimana kita melihat, merasakan kita perlu melakukan sesuatu untuk orang. Ia adalah satu keperluan hidup, memenuhi istim kita, harga diri, memenuhi bagaimana kita mahu menolong orang, menjadi manusia yang baik. Malah kita boleh mencipta alasan-alasan SQ, spiritual quotient kita. Kita mencipta alasan kerana pahala dan sebagai bekalan amal jarah kita di sana. Nanti kita dihisap kebaikan kita di dunia. Semuanya boleh dicipta alasan. Walaupun kadang-kadang menolong orang yang pernah menyusahkan kita, kita sentiasa tidak terdorong. Tapi dengan alasan pertolongan kita, menyelesaikan masalah kita dan dihisap sebagai pahala kita untuk melayakkan kita masuk syurga. Maka alasan dan motif dan bertindak sentiasa boleh dicipta. Jadi itulah motivasi. Tapi walau bagaimanapun saudara-saudari rakan media sosial yang saya raikan, motivasi ni kuncinya apa? Kuncinya adalah repo. Kita sebaik mungkin kalau mahu memotivasikan orang, kita berfikir macam dia, atau setidak-tidaknya mengajak dia berfikir macam kita, atau sekurang-kurangnya kita berfikir macam dia, mencipta kepercayaan macam dia, yakin seperti dia yakin. Barulah kita boleh mengubah emosi dan perasaannya, mengubah cara berfikir, sebab kita berfikir macam dia. Kita mengajak dia berfikir, mengubah cara berfikir, mentafsir semula supaya datang suka dan motif itu. Ataupun kita sentiasa boleh mencipta motivasi dengan menghadiri, menyertakan diri dalam majlis-majlis ilmu. Bagaimana stimulus carahan, bahan-bahan dilontarkan sentiasa kita lihat, dengar dan rasakan. Betapa pentingnya motivasi sentiasa boleh dicipta, saudara-saudari sekalian. Kalau tak suka pasal sesuatu, pergilah dengar orang berkata dengan berkenaannya. Lambat laun oleh kita mahu, kita akan suka. Saudara-saudari sekalian, akhirnya motivasi ini adalah pasal pengalaman, pasal kesedaran diri, bagaimana kita mencipta perspektif yang betul, mencipta paradigm pemikiran yang betul, mencipta pemikiran baru. Selagi kita tidak mahu, tidak suka, tidak pernah mencipta kesedaran diri, mencipta perspektif baru, tidak pernah mencipta paradigm baru, masih ada takut lama, masih dalam zon yang selesa, tidak mahu keluar daripada zon kita, maka selagi itu kita tidak akan mengubah cara berfikir. Kita sentiasa rigid, tidak mahu menerima, menolak pandangan-pandangan, perubahan-perubahan yang dicadangkan. Saudara-saudari sekalian, salah satu asas untuk kita dimotivasikan, kita mesti menerima, kita mesti fleksibel. Jangan rigid sangat. Nak makan sama belacan jaga hari, cuba makan lain, itu maksudnya lah lebih kurang. Jadi saudara-saudara sekalian, motivasi itu apa? Motivasi itu adalah bagaimana kita mencipta motif dan alasan untuk kita bertindak. Apa juga alasan kita, jika kita mau bertindak, itulah motivasi. Begitu juga orang lain, anak-anak. Kalau mau motivasikan orang lain, memotivasikan anak-anak, pastikan alasan yang kita kena pakai. Motif yang kita pakai adalah alasan mereka, bukan alasan kita. Memotivasikan orang dengan alasan kita, dengan motif kita, tidak pernah berjaya. Semoga berfaedah. Laling, nak cakap apa-apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.